Ya, bertemu lagi dalam Awani Pagi dan kita masih bercerita mengenai apa yang berita yang anda perlu tahu untuk hari ini seperti yang Naida katakan sebelum kita berhenti berehat tadi. Di sebalik kemelut politik tanah air ini, kesejahteraan rakyat perlu diutamakan ketika peningkatan kes COVID-19 dan situasi ekonomi tidak menentu ketika ini, dan ketidakstabilan politik ini bukan saja menjejaskan kepercayaan rakyat tetapi memberi kesan kepada pentadbiran negara. Tambah lagi menjelang sidang Parlimen Penggal ketiga dan pembentangan Belanjawan 2021 yang menjadi antara bajet paling penting dalam sejarah moden negara ketika kita berdepan krisis ketika ini. Naila. Ya, dan apa peranan pemimpin dalam mengutamakan kesejahteraan rakyat ketika ini, dan adakah kita akan lihat penghujung dalam kemelut politik yang di mana kalau kita lihat pada muka depan New Straits Times menceritakan tentang isu ataupun tema tersebut. Headline utamanya, People First, Not Politics, with the nation recording 869 cases yesterday following a resurgence in the cases. Malaysians do not need another battle in their midst. Politicians must stop their unseemly just for power and allow for focus to be on saving lives and livelihoods. Ini yang kalau kita lihat seruan ataupun kesaan rakyat ketika ini, sentimen netizen di media sosial juga apa yang diluahkan mereka sudah bosan dan muak melihat kepada perkembangan politik dan mereka ingin lihat pengurusan wabak COVID-19 itu yang perlu dititik beratkan ketika ini. Dan kita nak mengulas lebih lanjut mengenai sentimen rakyat dan juga perkembangan politik, apa peranan pemimpin ketika kita berdepan dengan krisis ketika ini. Sudah bersedia menerusi Skype Datuk Seri Akbar Sata, Presiden Persatuan Pemeriksa Fraud Bertauliah Malaysia. Terima kasih dan selamat pagi Datuk Seri bersama kami di Awani Pagi untuk menceritakan, dan boleh Datuk Seri kongsikan pandangan Datuk Seri sendiri melihat kepada situasi politik dan sentimen rakyat ketika ini. Saya kira negara kita ini berada dalam keadaan kelam kabut. Cuma kestabilan politik susah wujud jika sekiranya rasuah politik tak dibentaskan. Di Malaysia ni nak kekal jawatan, kena bagi jawatan. Jadi ada trade off trading ni. Jadi selagi ia merupakan ataupun tidak menjadi satu kesalahan, maka sudah tentu ia merupakan satu masalah besar. Yang kedua, kita kena ingat integriti merupakan satu perkara yang paling mustahak yang patut ada kepada pimpinan politik di negara kita. Dan kita kena ingat di supreme faktor yang boleh menyebabkan seseorang itu dihormati, terutama sekali pemimpin, ialah mereka itu mesti unquestionable integrity. Maknanya integriti mereka ini tidak bertikai. Tapi jika kita lihat di Malaysia ni, kita dapati masalah intellectual honesty. Kita dikenali sebagai intellectual honesty, yang mana apa-apa juga janji atau perbuatan pemimpin tak dipatuhi dan juga janji-janji yang dibuat tidak dipatuhi. Jadi mereka ini saya berpendapat bahawa untuk masuk politik ini bukan untuk membantu rakyat. Mereka adalah untuk mencari harta dan juga untuk kuasa dan berebut kuasa, sehingga kini kita dapati rakyat menghadapi masalah. Keadaan ekonomi pun boleh dikatakan agak terbenam, dan ia bukan saja memberi kesan tak baik kepada rakyat, tapi syarikat-syarikat kecil seperti yang Bumi Putra ada syarikat kecil, saya rasa semua dah tutup. Apakah kita ada plan untuk membantu mereka ini, kerana kalau di gedung-gedung besar dengan sewa yang mahal, mereka terpaksa tutup, gulung tikar. Jadi kita orang politik duduk bertikai, duduk berbalah di antara satu sama lain, tapi apakah kita ada plan untuk membantu, duduk bersama dan pentingkan negara tapi bukan kepentingan diri sendirilah.
Ya, Datuk Seri, kalau kita tengok ya, ini bukan pertama kali pemimpin-pemimpin dikritik kerana telah mengutamakan kepentingan politik dan parti masing-masing daripada isu semasa dalam negara, iaitu pandemik COVID-19 ini. Mereka juga dilihat seolah-olah tidak kisah dikritik, tidak mengapa dikritik, macam tidak ada kesannya kepada mereka. Tapi sebenarnya apa kesan negatif daripada tindakan mereka ini, Datuk? Saya rasa yang pertama sudah tentu imej negara akan tercalar. Yang kedua kita kena ingat rakyat sudah jemu dengan keadaan ahli politik kita di negara ini. Dan kita dapati mereka ini bukan saja tidak mencari jalan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang berlaku kini, dan kita kena ingat semasa COVID-19 ini segala peraturan kerajaan dilonggarkan. Jadi ini salah satu daripada cara kita takut orang-orang yang tidak mempunyai integriti akan mencari jalan untuk mendapatkan kontrak-kontrak dengan cara yang tak baik. Jadi seperti yang saya nyatakan tadi, apabila kita terpaksa memberi jawatan dan untuk mengekal kuasa kita, sudah tentu ini akan memberi kesan yang tak baik. Sebab kita kena fikir bahawa wang negara telah banyak hilang, bukan hilang saja, bahkan habis, tetapi bahkan juga kita terpaksa tangguh hutang. Dan ini boleh menyebabkan bukan saja imej tetapi juga rakyat ya akan resah, dan sudah tentu kebanyakan daripada rakyat golongan biasa ni, mareh ni, menghadapi masalah bukan saja mereka untuk makan, bahkan juga kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Jadi ini merupakan satu masalah besar yang patut difikir bersama oleh ahli politik yang diberi kuasa, yang juga mempunyai keselesaan hidup yang begitu baik sekali jika dibandingkan dengan kita orang biasa. Hendaklah mereka ini, sebab mereka ini dipilih dan juga diberi gaji, maka tujuan mereka bukanlah untuk mementingkan diri sendiri, kayakan diri sendiri, lebih politiking, tetapi hendaklah mencari jalan supaya menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh negara kita di Malaysia ini, terutama sekali di musim virus inilah. Datuk Seri, kita rasa dah tak boleh harapkan kepada keazaman peribadi ataupun political will seorang pemimpin itu untuk bersikap secara berintegriti. Apa contoh penyelesaian ataupun cadangan Datuk Seri sendiri supaya institusi dan juga sistem-sistem demokrasi negara boleh mempertanggungjawabkan pemimpin ini supaya suara rakyat itu dapat diketengahkan, terutamanya ketika kemelut politik dan juga krisis seperti ini? Ibu kepada masalah di Malaysia ini ialah rasuah. Selagi rasuah, termasuk juga rasuah politik seperti dinyatakan tadi, tidak dihapuskan, maka dengan itulah kita tidak akan wujud kestabilan politik. Apabila tidak wujud kestabilan politik, maka sudah tentu negara akan porak-poranda, ekonomi akan terjejas, rakyat akan gelisah. Dan ini merupakan satu perkara yang kita sukar untuk mencari benar-benar negarawan yang ada di Malaysia ini untuk memikirkan masalah rakyat, bukan kepentingan sendiri. Apakah kita nak masuk politik ini untuk memperkayakan diri ataupun menjaga masa depan dan juga rakyat di negara kita ini? Tetapi untuk mencari negarawan kini saya rasa agak sukar, dan patutlah ahli politik-politik, saya berharap mereka ini jika ada perlu memikirkan masalah-masalah negara, bukan kepentingan sendiri. Sebab kita kena ingat bahawa apa saja undi yang diberikan oleh rakyat itu adalah harapan daripada rakyat. Terutama sekali rakyat-rakyat daripada golongan bawah ini, mereka ini merana, kedai-kedai kecil telah tutup, bahkan untuk makan bersusah. Tetapi pekerjaan hilang. Apabila kedai-kedai ditutup, pekerjaan ditutup, majikan tutup, maka sudah tentu mereka kehilangan pekerjaan. Dan kita kena ingat, apabila seseorang itu menghadapi masalah, mencari jalan yang sah, kalau ikut pakar kriminologi, mereka akan mencari jalan-jalan yang tak sah untuk hidup. Jadi sudah tentu jika kita tidak membantu dengan baik mengadakan satu plan, strategi yang jangka panjang untuk membantu, terutama sekali di masa virus ini, kita tak tahu sampai bila ia akan berakhir. Sudah tentu ia akan memberi bahana yang agak teruk kepada negara. Ya.
Baik, Datuk Seri, terima kasih untuk ulasan berkenaan. Terima kasih kerana sudi bangun awal untuk Awani Pagi hari ini. Itu tadi Datuk Seri Akbar Sattar, Presiden Persatuan Pemeriksa Fraud Bertauliah Malaysia, yang telah mengulas mengenai apa peranan sebenarnya pemimpin ketika ini dalam mengutamakan kesejahteraan rakyat. Adakah kita nak melihat konflik krisis politik ini berlanjutan dalam masa yang sama peningkatan kes COVID-19 sedang menular di dalam komuniti masyarakat kita. Dan saya kira itu saja yang boleh kami bawakan di Awani Pagi, dan saya Gigi Ahmad. Dan saya Naila Huda. Salam hormat. Baik.